Rasulahu bil huda wa ninil haqq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Qala la ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna allaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aksyaran nasi la yashkurun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah dianugerahkan pada kita, nikmat kehidupan, disihatkan daripada segala kesakitan, dilapangkan daripada segala kesibukan, diberikan kekuatan, taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam hari ini telah sama-sama menyempurnakan fardu maghrib secara berjemaah, kemudian kita duduk sebentar dalam satu majlis kuliah tazkirah ilmu yang mana pastinya akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mengundang barakah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Dan mudah-mudahan segala ibadah yang telah kita sempurnakan, amal baik yang telah kita usahakan di sepanjang kehidupan kita diterima, dicatatkan di antara amal-amal soleh yang kita usahakan untuk melayakkan kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah. Hari ini kita bicarakan lagi, kita sambung di antara 50 tanda-tanda orang yang munafik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bicara dah pada tanda yang ketiga. Tanda yang pertamanya orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya orang yang malas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiganya orang yang melalaikan solat-solat fardu. Ini kita bicara pada perkara yang seterusnya, ya. Yang keempat itu tanda orang-orang yang munafik dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang menyebarkan fitnah. Ini yang keempat di antara tanda 50 orang munafik itu fitnah, menyebarkan fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Fitnah merupakan suatu sifat yang amat keji dan boleh mendatangkan kesan yang amat buruk kepada diri sendiri dan terhadap orang lain. Fitnah boleh diertikan bahawa seseorang yang menyampaikan keburukan orang lain di kalangan orang ramai dengan tujuan supaya mereka membenci atau memusuhinya. Yang ini satu perkara yang namanya fitnah. Bila sebut fitnah, fitnah ni dia akan bermula dengan lisan ataupun kata-kata. Sebab tu Rasulullah pernah ingatkan kepada kita fil akhir zaman. Akhir zaman nanti, bila sebut akhir zaman, zaman kita ni akhir zaman, ada dua dosa yang paling mudah dilakukan oleh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya dosa mata. Yang pertamanya mata, yang keduanya lisan. Paling mudah dan memang betul. Ya, sebab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dosa yang paling mudah mata. Mata, tuan-tuan, daripada subuh tadi sampailah waktu maghrib ni, ada tak dosa mata kita? Rasa-rasanya. Jangan tengok saya, tengok masing-masing. Tengok masing-masing. Dosa mata, betul, dosa mata. Kita tengok benda yang bukan-bukan. Kalau kita tak lihat benda-benda yang dosa besar, boleh tahan kira. Tapi takut ada melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kemudian bila kita dah berdosa dengan Allah, kita lupa pula, betul. Dosa kecil ni tuan-tuan, dia mudah lupa. Melainkan dosa besar. Dosa besar ni biasanya kita akan ingat. Bila kita buat dosa besar, biasanya kita akan ingat dengan dosa besar. Tapi dosa kecil, tuan-tuan ingat tak dosa mata daripada subuh tadi sampai sekarang? Ingat tak? Ada tak kita lihat benda yang bukan-bukan? Kalau ada tengok pun dah lupa dah. Dah lupa dah. Mudah-mudahan bila dengan kita menyempurnakan solat,
kita menyempurnakan wuduk dengan sempurna, kita menginfakkan, ada sedekah kita, ada amal jariah kita, dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang namanya mata. Kemudian yang kedua lisan, yang namanya lidah. Fitnah dengan lidah. Sebab tu tuan-tuan, fitnah dengan lagi satu ribah dia ada beza. Fitnah dengan ribah. Ribah ni mengumpat. Mengumpat juga dengan mulut. Dulu zaman tok nenek kita, kalau benda yang diceritakan mungkin berkisar antara 4-5 orang je. Tapi zaman kita hari ni, fitnah kadang-kadang digantikan oleh lisan dengan jari. Dengan jari ni yang kita post dalam WhatsApp dah, dengan jari je, dengan jari. Juga fitnah dia cuma tukar je. Cuma tukar. Ada juga dalam bentuk kata-kata lisan. Ada juga dalam bentuk jari jemari kita yang kita post dalam Facebook kita lah, Instagram lah, WhatsApp dan sebagainya. Fitnah ni apa? Fitnah ini benda yang sengaja diada-adakan. Fitnah ni benda yang salah tapi dinampakkan supaya dia jadi betul, untuk menjatuhkan seseorang. Apatah lagi kalau dia tu musuh kita, lawan kita. Itu fitnah. Tu zaman kita ni, zaman kita ni. Zaman kita ni tuan-tuan, orang sanggup menyebarkan fitnah untuk menyelamatkan, mengekalkan kuasa yang ada pada dia, jawatan, kedudukan, pangkat yang ada pada dia. Dia sanggup sebarkan fitnah, biar orang lain percaya fitnah yang dilemparkan pada musuhnya, pada lawannya. Itu fitnah, benda yang salah kemudian dinampakkan supaya dia jadi betul. Tama-tama zaman kita ni, zaman sains dan teknologi ni, kecanggihan sains dan teknologi. Orang boleh ubah kepala orang lain, badan orang lain. Boleh tak? Boleh. Kepala saya, badan Azmi. Boleh ubah tak? Boleh ubah. Itu teknologi mak. Orang percaya tak? Orang percaya. Itu fitnah. Sebab tu Nabi pernah ingatkan pada sahabat. Kata Rasulullah, fitnah ini asalnya tidur. Betul? Fitnah ini asalnya tidur, kata Rasulullah. Dan jangan pernah dikejutkan fitnah yang sedang tidur. Sebab bila dia bangun daripada tidurnya, maka susah untuk ditidurkan kembali. Fitnah ni asalnya tidur. Dan jangan dikejutkan fitnah yang sedang tidur, sebab bila dia bangun susah untuk ditidurkan kembali. Betul tuan-tuan, fitnah ni takkan berhenti selagi musuh kita tu belum dijatuhkan, belum dinampakkan kesalahannya. Walaupun dia tak buat, dia takkan berhenti. Itu fitnah. Selagi tak berjaya dia akan fitnah, lagi takkan berjaya dia akan fitnah. Dia tambah lagi, tambah sampai orang percaya. Sampai orang percaya. Itu fitnah. Benda yang salah, benda yang tak betul kemudian dinampakkan supaya dia jadi betul. Itu fitnah. Berbeza pula dengan ribah. Ribah ni apa? Ribah ni mengumpat juga dengan lisan. Ribah ni, mengumpat ni, dia benda yang betul. Mengumpat ni benda yang betul, tapi diceritakan kembali pada orang lain. Itu mengumpat. Mana ada mengumpat benda yang salah? Ada tak mengumpat benda yang tak betul? Tak, mengumpat mesti benda yang betul. Dia panggil lah, dia panggil. Itu riba. Baik, jap, ada cerita. Dia kata, ada cerita. Cerita apa? Malam tadi, jiran depan rumah saya, anaknya orang hantar pukul 4 pagi. Memang betul, cerita tu memang betul. Malam tu anak jiran kita orang hantar pukul 4 pagi, anak daranya. Memang kita tengok, kita waktu tu nak bangun tahajud. Cerita kat orang pula. Sebenarnya bukan nak cerita pasal ribah tu, cuma nak cerita yang kita bangun tahajud, itu je. Kita cerita, kita cerita. Tapi memang betul, malam tadi saya bangun pukul 4 pagi, dengar bunyi kereta riuh-riuh. Rupanya jiran, anak jiran depan rumah saya tu orang hantar pukul 4 pagi. Memang betul. Benda tu, peristiwa tu betul, tapi diceritakan kembali pada orang lain. Yang itu mengumpat. Salah tak? Juga benda yang salah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi kata, dua dosa yang paling mudah, mata dan lisan. Sebab tu jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Apatah lagi yang sebut namanya fitnah daripada lisan manusia, kata-kata manusia. Sebab tu kata ulama, keselamatan bibir ni hanya pada dua perkara. Bibir kita, lisan kita ni, dia ada 4 tingkatannya. Orang yang bijak menggunakan lisannya. Daripada 4 ni, 2 yang terbaik, 2 lagi yang kurang baik. Pilihan pada kita.
dengan lisan ni, dengan kata-kata ni. Lisan yang paling baik, kata-kata yang paling baik, kata ulama bukan kata saya. Manusia yang sikit bicaranya tapi banyak ibadahnya, tu paling baik. Manusia yang bicaranya sedikit tapi ibadah dia banyak. Dia kalau dia cakap pun benda yang pentingnya, nasihat. Dia suka cerita benda yang baik. Kalau diminta untuk nasihat, dia akan nasihatkan orang. Kalau minta untuk diberikan pandangan, buah fikiran, dia akan berikan pandangan dan buah fikirannya. Dan dia hanya bicara yang baik je. Kemudian dia banyak pula ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih banyak beribadah dengan Allah daripada menggunakan lisannya untuk cerita benda yang bukan-bukan. Itu yang pertama, orang yang lisannya sedikit bicara tapi ibadahnya banyak. Yang pertama. Yang kedua, manusia yang bicara dia banyak tapi ibadah dia juga banyak. Bicara banyak dan ibadahnya juga banyak. Maknanya dia ada keseimbangan, kesamarataan. Bicara dia banyak, walaupun bicara dia banyak tapi juga bicara yang baik, yang ada keuntungan dunia dan ada keuntungan di yaumul mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dia banyak cakap tapi ibadah dia juga banyak. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang bicaranya banyak tapi tak ada ibadah. Bicara banyak tapi ibadah tak ada. Dia kalau dia dapat bercakap lebih pada ustaz lagi. Tuan-tuan, kuliah ni lebih kurang sejam je. Paling-paling lama pun sejam. Lebih pada sejam orang minta ni lah, minta ustaz. Ataupun sejamnya, paling-paling lama pun sejam. Sejamnya kuliah ni. Tak kira lah mana-mana ustaz datang pun. Dia yang dengar kuliah, ulasan dia lepas kuliah tu 3 jam. Lebih pada ustaz lagi. Jenis ni. Bukan belah sini, bukan Kuala Kangsar sini. Kuala Kangsar belah Mexico. Ada juga satu daerah yang nama dia Kuala Kangsas, dekat Mexico. Dia ulas balik ustaz tu kuliah 3 jam. Bila habis isyak kan, dia duduk mana-mana kedai tom yam, tengok dia ulas. Dia bukan duduk pun dalam kuliah ni, dia duduk luar-luar je. Dia duduk luar je, nyandar je di luar. Kita kata masuklah dalam. Saya kalau kuliah, saya minta orang yang di luar tu masuklah dalam, masuk dalam. Sebab dalam ini yang diangkat sebagai taman syurga. Betul, majlis ilmu. Tapi yang dikatakan taman syurga ni, yang dalam kapet ni je. Tonton dulu di luar tu, balik Seladin Dor tu, dia tidak dikira sebagai taman-taman syurga. Rugi tak? Rugi lah. Kita dah ada duduk dalam majlis ilmu, kemudian tak duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata masuklah. Tak apa ustaz, kami dengar pada luar je. Kita tanya balik, faham tak? InsyaAllah faham. Kita jawab balik, yang di dalam pun tak faham, bodoh kita apa? Tak usah kata di luar. Yang di dalam ni pun tak faham, di luar tak usah cerita banyak lah kita apa? Duduklah dalam ni, dalam majlis ilmu yang berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ulas balik, dia kan dengar mana-mana pun. Tapi dia ulas balik sampai kedai Syam tu nak tutup kedai dah. Nak tutup dah ke? Nak tutup lah. Tu tak habis lagi. Yang jenis ni bicara banyak tapi ibadah tak ada. Dan yang keempat, orang yang bicaranya tak ada, ibadah pun tak ada. Cakap tidak, ibadah pun tidak. 1, 2, 3, 4, yang mana? Jangan tengok saya, tengok masing-masing. Tik je situ. Saya nombor 1, nombor 2. Itu kena keselamatan dengan lidah. Kita yang mana? Sebab takut tu. Bicara kita takut ada fitnah itu, buka aib orang lain, mungkir janji, dusta, pembohongan dan sebagainya. Itu namanya fitnah. Sebab fitnah ni bahaya. Dia boleh memberikan kesan pada manusia. Dan Rasulullah SAW sendiri pun, kalau kita baca sirah, Nabi juga pernah terkesan dengan fitnah. Walaupun fitnah itu bukan berlaku pada Rasulullah SAW. Siapa yang difitnah? Isteri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah, dengan seorang pemuda yang namanya siapa? Safwan. Seorang pemuda yang namanya Safwan. Fitnah itu bukan kena pada Rasulullah, tapi pada Sayyidatina Aisyah dan Safwan. Tapi terkesan tak? Terkesan pada Rasulullah, sehingga Nabi tak buat apa pun, diam je. Kenapa Nabi diam? Sebab Nabi tunggu jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Dan inilah peluang musuh-musuh Islam pada waktu itu untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghilangkan kepercayaan Jazirah Arab, khususnya penduduk Madinah, pada satu-satu manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebarkan fitnah tu. Disebarkan fitnah tu, dan orang percaya. Dan ramai yang percaya. Ramai yang percaya. Nabi terkesan dah, terkesan.
Fitnah. Sebab waktu itu Safwan dengan Aisyah ni tertinggal dalam satu kabilah rombongan yang nak balik-balik ke Madinah, tertinggal. Tinggal dua orang ni. Maka fitnah berjalan. Tengok, tak sangka ya Aisyah sanggup dia buat macam tu ya. Rupanya dia ada hubungan sulit dengan Safwan. Dikatakan Aisyah ni ada hubungan sulit dengan Safwan. Saja, dua-dua ni saja cari helah untuk ditinggalkan dua orang, sedangkan yang lain semua balik dah menuju ke Madinah, tinggal dua orang ni. Maka fitnah tu tersebar habis jazirah Arab, dan Nabi terkesan dengan fitnah tu. Yang mana fitnah tu sebenarnya salah. Safwan dengan Aisyah ni tak buat apa pun, tapi fitnah tu fitnah. Sebab benda yang tak betul tapi dia nampak supaya dia jadi betul. Safwan dengan Aisyah ni tak buat apa pun. Waktu tertinggal dua orang tu, tuan-tuan tengok Safwan ni antara sahabat yang didikannya daripada kecil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajar oleh Rasul, tarbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Safwan ni. Tinggal berdua dengan Aisyah, penghormatannya pada Aisyah. Aisyah naik atas unta, Safwan ini dia tarik je tali unta tu. Dan hebatnya Safwan dengan akhlak yang diperoleh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tak toleh pun ke belakang. Dia hanya tarik je tali unta tu. Dia cakap, dia tengok depannya, dia bagi tahu je Aisyah, kalau ada apa-apa keperluan bagi tahu. Sama ada kita nak berhenti ke, kita nak turunkan perjalanan je, bagi tahu. Aku tidak akan menolehkan pandanganku ke belakang kerana menghormati engkau sebagai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tengok pun, tak toleh pun ke belakang, dia tarik je tali unta tu. Logiknya boleh tak naik sekali? Logiknya boleh tak? Boleh naik sekali logiknya. Tapi dia tak buat tu. Akhlak Nabi, Allah nak ajar pada kita. Nak ajar apa yang Allah Ta'ala nak ajar pada kita? Itu fitnah tu. Kita hari ni tuan-tuan, sama ada kita perasan atau tak perasan lah, kita naik kereta dengan bukan mahram kita. Satu pejabat, daripada pejabat nak keluar pergi makannya, naik kereta, duduk depan ke duduk belakang? Yang perempuan cakap betul-betul, jangan tipu. Duduk depan. Patutnya dia duduk belakang. Walaupun kawan sepejabat kita hampir 20 tahun dah naik kereta duduk belakang. Takut apa? Takut timbul fitnah tak? Timbul fitnah. Naik kereta dengan kak ipar kita, adik ipar kita, dia duduk belakang. Walaupun adik ipar kita, walaupun kakak ipar kita, tempat dia belakang. Naik Grab tahu pula duduk belakang. Kenapa tak duduk depan bodoh tu? Naik Grab tahu pula duduk belakang, tapi bila naik dengan kakak ipar, adik ipar tak duduk sama-sama. Bukankah boleh timbul fitnah? Yang ini nak ajar pada kita. Kita lah ustaz, bukan orang lain ustaz. Kakak ipar je. Itu kakak ipar je, bodoh. Bukan kakak sendiri. Takut tak timbul fitnah? Takut timbul fitnah. Tiba-tiba brek kereta tergelincir pula pergi ke tempat dia, perap orang tagak gambar. Dah timbul fitnah tu. Patutnya duduk belakang. Yang ini yang Allah nak ajar pada kita ni. Allah nak ajar pada kita. Tu hebatnya Safwan, didikan daripada Rasulullah. Baiknya seorang pemuda yang namanya Safwan. Sebab tu kata orang tu orang yang namanya Wan tu memang baik. Betul? Ridwan ke, Safwan ke, kalau ada nama Wan tu insya-Allah baik. Kalau nak percayalah, tak percaya pun tak apa. Didikan. Tu nak ajar pada kita. Tapi fitnah tu bukan senang nak hentikan fitnah, bukan senang untuk berhentikan fitnah ni. Ya. Sehinggalah sampai fitnah tu pada seorang sahabat Rasulullah yang namanya Abu Ayyub. Abu Ayyub ni kalau mengikut sirah, Nabi pernah tinggal di rumah Abu Ayyub ni lebih kurang dalam 2-3 hari untuk menyaksikan, untuk melihat sini pembinaan Masjid Nabawi pada mula-mula tu. Nabi offer pada sahabat, siapa yang boleh tumpangkan aku 2-3 malam sebab aku nak lihat pembinaan Masjid Nabawi ni. Ramai yang buat tawaran pada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memilih rumah Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub. Ya. Dan Abu Ayyub ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang tahu dah fitnah tu. Tapi Abu Ayyub ni dia sekedip. Ini orang yang berilmu. Dia tak cerita pun fitnah tu pada isterinya. Kita macam mana? Sebab tu tuan-tuan, bila kita balik pada rumah, jangan ceritalah benda-benda yang kita nampak, yang kita dengar pada isteri kita. Tapi nak cerita juga tak? Nak kongsi sambil tidur, orang tak ada cerita apa, cerita lain lah, bodoh. Nak cerita yang tadi kan yang tak usah cerita lah, tak usah cerita.
Abu Ayyub dia tahu dah fitnah tu, dia dengar sendiri fitnah tapi dia tak percaya dan dia tak nak cerita kepada isterinya. Tapi isteri dia tahu. Sebab apa? Sebab isteri dia tahu sendiri. Isterinya keluar juga pada rumah macam isteri kita, bercampur dengan jiran-jiran sebelah dan akhirnya isteri dia tahu. Isteri dia balik, dia cerita. Isteri balik, abang tahu dah satu cerita fitnah sekarang ni bang, antara Safwan dengan Aisyah. Kata Abu Ayyub, aku tak tahu pun. Aku tak tahu pun. Sebab tu arwah tuan guru saya pernah pesan, kalau isteri kita cerita, mengadu hal pada kita apa-apa pun, walaupun dia betul sekalipun, jangan menangkan dia. Jangan kata dia betul. Walaupun dia betul. Dia bergaduh dengan jiran, betul, isteri kita betul, dia bergaduh dengan jiran, dia cerita pada kita, jangan kata sayang betul, jiran tu memang tak betul, sayang betul. Jangan kata macam tu. Kenapa? Dia akan gunakan balik nama kita. Tuan-tuan, dia boleh cerita dengan kawan-kawan dia bergaduh dengan jiran sebelah, dan akhirnya bila dia cerita kat suami kata dia betul. Oh, suami saya ustaz tahu. Habislah kita. Sebab tu jangan percaya tu, jangan percaya lu. Diam je. Kalau dia betul pun jangan cakap-cakap dia betul. Saya cerita bersandarkan pengalaman saya lah, betul. Jiran sebelah saya ni ibu tunggal. Saya rasa tanggungjawab saya lah sebab dia ibu tunggal, anak 2 orang. Ditinggalkan suami pula tu. Bergaduh dengan isteri saya suruh saya masuk, sabar biar abang selesaikan. Saya selesaikan kes tu. Bukan kes apa pun, kucing berak je tu. Saya akan masuk dalam, saya je sapu je. Saya bersihkan. Itu sambil saya nyanyi. Senangnya dalam hati kalau beristeri 2. Sambil tu jelin dia tengok. Tu selesai. Jangan bagi. Tu maknanya bila isteri Abu Ayyub ni cerita, abang tahu dah fitnah. Kata Abu Ayyub, aku tak tahu. Aku tak pernah dengar pun cerita tu. Kemudian kata isteri Abu Ayyub ni, tak usahlah lagi cerita benda-benda tu, kita tak tahu pun tentang kebenarannya. Sebab tu kita bila dengar satu-satu berita yang kita sendiri tak tahu kebenarannya, maka berhenti di situ. Kata Abu Ayyub, tak usah cerita lah. Apakah kamu percaya fitnah tu? Apakah kamu percaya apa yang telah dilakukan oleh Safwan dan Aisyah? Aku nak tanya kamu satu perkara, kata Abu Ayyub pada isterinya. Apakah pandangan kamu terhadap Aisyah? Apakah pendapat kamu tentang Aisyah? Bagaimana penilaian kamu terhadap Aisyah? Kata isteri Abu Ayyub, Aisyah ni wanita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia pilih di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada jaminan syurga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jaminan syurga. Dan ilmunya lebih baik daripada aku, akhlaknya lebih baik daripada aku sebab didikannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya lagi, wahai isteriku, kalaulah kamu yang berada di tempat Aisyah, apa yang akan kamu lakukan? Dia tanya, kalau kamu berada di tempat Aisyah, apa yang akan kamu lakukan? Dia kata isteri Abu Ayyub ni, kalau akulah berada di tempat Aisyah, aku takkan melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Aisyah sekarang ni, yang seperti yang diceritakan. Sebab aku takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku takut berdosa dengan Allah, dan aku takut hukuman balasan daripada Allah. Dan aku menghormati engkau sebagai suamiku. Kemudian kata Abu Ayyub, wahai isteriku, kalau kamu yang tak hebat mana dibanding dengan Aisyah ni, kalau kamu berada di tempat Aisyah, kamu takkan buat benda tu. Sekarang ni Aisyah, takkanlah Aisyah nak buat benda tu sedangkan dia lebih baik pada kamu. Dia lebih baik pada kamu. Kalau kamu pun kata kamu bukan orang hebat mana pun, kamu takkan buat benda yang terkutuk itu sedangkan kamu lebih jauh martabatnya berbanding dengan Aisyah. Apakah Aisyah akan buat? Baru dia diam. Baru dia diam. Terdiam isteri Abu Ayyub. Baru dia terfikir, oh betul nak. Kalau aku takkan buat, takkan Aisyah nak buat. Takkan Aisyah nak buat. Sebab tu, betul, fitnah bukan senang nak dihentikan fitnah ni. Tapi itu salah satu cara untuk menghentikan fitnah. Maka jangan disebar-sebarkan lagi. Sebab kita tak tahu pun kebenaran, kesahihan perkara tersebut. Itu bezanya antara fitnah dengan khibah. Yang ini paling mudah dilakukan oleh umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah boleh berlaku di mana-mana sahaja terhadap orang lain kerana didorong oleh perasaan iri hati, kurangnya iman dan lemah iman dan jiwanya kotor. Yang pertamanya iri hati, dengki, dendam. Tuan-tuan, yang ini semua sifat dan perangai setan lah. Dendam, iri hati itu semua kerja setan, perangai setan, sifat setan. Dan kena ingat, setan ni dia ada 5 sifatnya. Dia ada 5 sifatnya. Apa pertama sifat setan ni? Buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana kami nak ciptakan manusia untuk diberikan jawatan khalifah di muka bumi ni. Waktu dia diburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat setan, buruk sangka. Sebab tu kita jangan cepat buruk sangka dengan orang. Jangan cepat buruk sangka dengan orang. Yang kedua sifat setan ni apa? Sifat yang kedua ni dia apa? Sombong.
Khalaqtani min nar ma khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api sedangkan dia Adam daripada tanah. Aku lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Mana yang kedua ni apa? Sombong. Sombong, takabur, bangga diri. Yang ketiganya, dia enggan untuk menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, derhaka ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala perintahkan semua malaikat sujud, bukan sujud macam kita solat tu hanya menundukkan kepala. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam, illa semuanya sujud melainkan setan, iblis. Mana ingkar atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat apa? Yang keempat dendam, hasad dengki. Kerana Adam lah aku terkeluar daripada syurga dan aku akan memusuhi keseluruhan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tapi bezanya tuan-tuan, setan ini apa sahaja yang dia nak buat dalam hidupnya, dia minta izin dulu dengan Allah. Itu setan. Sebelum dia nak goda manusia, dia minta izin dulu dengan Allah. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kitab Menyingkap Kalbu Insan, kita Imam Al-Ghazali. Permintaan syaitan, iblis yang Allah Ta'ala sempurnakan, dan juga permintaan Nabi Adam yang Allah Ta'ala sempurnakan. Bila Nabi Adam tahu syaitan ada minta sesuatu dengan Allah dan Allah Ta'ala sempurnakan, maka Nabi Adam minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan pada keturunannya. Setan ni dia minta lu, wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, boleh tak aku nak menyesatkan umat-umat ataupun keturunan Nabi Adam alaihissalam? Kata Allah, aku izinkan. Allah izinkan, sebab tu syaitan datang goda kita. Allah Ta'ala izinkan, aku izinkan, tapi kamu tidak akan mampu menggoda mereka, hamba-Ku yang benar-benar beriman kepadaku, kata Allah. Bezanya dia nak buat apa-apa dulu, syaitan ni dia minta izin dengan Allah. Kita nak buat apa-apa dalam hidup kita, pernah tak solat sunat 2 rakaat, solat sunat istighfar untuk minta dengan Allah? Nak buat apa dalam hidup kita, pernah tak kita minta izin Allah Subhanahu wa taala? Tu setan. Dan dosa dia satu je, sampai kiamat dosa dia satu je. Dia enggan sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Tapi kita banyak dah dosa kita, banyak. Dia tu je satunya dosa dia. Maknanya itu perangai orang yang menyebabkan fitnah. Sebab dalam hatinya dia ada perasaan iri hati dengan kedudukan, jawatan, pangkat, kuasa yang daripada orang lain. Kemudian kurangnya iman dan lemah iman dan jiwanya kotor. Iman dia kurang, lemah imannya dan jiwanya kotor. Dan justru itu perbuatan fitnah tergolong sifat munafik dan dosa besar dalam Islam, kerana boleh menjatuhkan kehaiban seseorang dan menghalangnya daripada melakukan kebaikan. Dan boleh menghalang manusia daripada melakukan kebaikan. Betul. Tuan-tuan tengok, hari ni kalau tuan-tuan perasan, ada seorang sahabat kita yang dulunya dia rajin tolong bantu orang lain sebab dia kaya. Betul. Dia ada kekayaan, dia tolong bantu orang lain. Dia tak kira kamu agama apa, dia tak kira kamu bangsa apa, tapi dia tolong. Semua manusia dia tolong, semua bangsa, semua agama dia tolong. Tak ada rumah, dia belikan rumah. Betul. Tapi mana pergi dia sekarang? Mana pergi dia sekarang? Sebab dia dihadapkan dengan satu apa? Dengan satu fitnah. Mungkin tu fitnah atas dia. Dihadapkan dengan satu tuduhan yang kita pun tak tahu sama ada tuduhan itu betul atau tidak. Mungkin fitnah atas dia sebab atas iri hati, kesombongan orang lain yang tak senang melihat ada keupayaan dia bantu orang lain. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan tanya saya mengharapkan semua tu tuduhan tak adalah fitnah semata-mata. Sebab dia tolong orang lain kita. Sebab tu Nabi pesan pada kita, kalau kamu tak boleh buat kebaikan tak apa, kalau kamu tak boleh buat baik tak apa, tapi tolonglah orang buat baik. Itu je. Kalau tak mampu buat baik tak apa, tapi tolong orang buat baik. Kita tak boleh buat baik, tolong orang buat baik. Tahun 2022 ni Jatuhan Kuasa Masjid bersetuju untuk kita tambahkan lagi kuliah. Kita orang yang pertama sokong, saya setuju, walaupun kita kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Tak apalah, yang penting kita setuju. Saya setuju, tambahkan lagi kuliah. Sekarang ni kuliah ada 20, kita cukupkan lagi sampai 30. Kita setuju. Kita orang setuju. Setuju dah, kita tambahkan lagi allowance. Kita setuju. Itu contoh. Contoh. Contoh 02, kita tambah lagi allowance guru yang mengajar. Tak bagi lagi dalam 200, bagi 300 lebih. Contoh. Tak bagi pun tak apa. Tapi jangan tak bagi sudah. Saya setuju. Kalau tak boleh buat baik, tolong orang buat baik.
Sebab tu kata ulama, kalau kamu tak mampu berdiri bersama dengan orang-orang yang menegakkan agama, janganlah sekurang-kurangnya janganlah berdiri bersama orang yang meruntuhkan agama kamu. Faham ni? Kalau tak boleh berdiri bersama orang yang tegakkan agama Allah, janganlah berdiri sama orang-orang yang meruntuhkan agama Allah. Tak boleh buat baik tak apa, tapi tolong orang lain buat baik. Dan kalau nak tolong orang lain buat baik pun tak boleh, tak apa juga, kata Rasulullah, tak apa. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Jangan buat jahat. Jangan buat jahat. Nak buat baik tak boleh. Nak tolong orang buat baik tak boleh. Ingat satu, jangan buat jahat. Selamat. Kita dah lah buat baik tak boleh. Nak tolong orang buat baik pun tak, buat jahat pula. Bila sebut je nak tambah kuliah majlis ilmu, tak, saya tak setuju. Kuliah yang 20 orang pun bukan ramai sangat orangnya. Ngaji pun bukan pandai. Memanglah tak pandai. Kita mengaji bukan nak pandai, nak faham. Nak faham. Sebab bila faham akan jadi pandai bodoh tu. Kalau pandai belum pasti dia faham. Tapi faham insya-Allah dia pandai. Jenis itu. Tak habis-habis sebab ni dia akan menghalang kebaikan. Betul ada orang yang nak buat baik, tengok. Bila difitnah, bila dihadapkan tuduhan, berhenti dia buat baik. Berhenti dia. Kita pun masih tertanya-tanya, betul ke salah ke? Tuduhan tu masih dan siasatan dah. Dan kita doa mudah-mudahan tu semua tuduhan atas dia. Mungkin ada orang yang iri hati. Iri hati dengan kekayaan yang dia ada, dengan kekayaan, dengan kemewahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela serta menyebarkan fitnah, yang banyak menghalang berbuat baik, melampaui batas, lagi banyak melakukan dosa. Ini firman daripada Allah Subhanahu dalam satu ayat Allah dalam suratul Fussilat ayat yang ke-6 hingga ke-12. Ayat tu panjang. Dan artinya janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela serta menyebar fitnah. Sumpah ni zaman kita ni, yang bermain-main dengan sumpah laknat tu, wallahi wa billahi ta'alahi, tu sumpah tu. Hari ni zaman kita ni tuan-tuan, orang tak takut bersumpah. Sumpah tu orang tak takut. Dia sanggup sumpah palsu, sanggup saya berani sumpah. Sebab apa? Sebab balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada kaedah, kalau di pondok-pondok, saya ingat dulu di kaedah tuan guru tu ditukar sikit kaedah tu. Hari ni orang tak takut bersumpah. Sebab balasan daripada Allah, kadang-kadang Allah Ta'ala tak balas dekat dunia, Allah Ta'ala balas di yaumul mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebab selalu sebut sumpah, orang berani pegang Quran. Saya berani pegang Quran ni, sumpah laknat tu, sumpah palsu tu, orang tak rasa apa pun. Dia mempermain-mainkan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab balasan daripada Allah tu, kadang-kadang Allah Ta'ala simpan, tangguh sehinggalah satu masa nanti sama di dunia pasti lagi dia di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Jenis tu sumpah saja, sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Jenis tu ya. Kemudian banyak mencela serta menyebarkan fitnah. Zaman itu banyak mencela serta menyebarkan fitnah, yang hanya menghalang orang lain untuk berbuat baik, melampaui batas, lagi banyak melakukan dosa. Maknanya menghalang orang lain untuk melakukan kebaikan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan dalam hidupnya hanya berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarkan fitnah, benda yang kosong semata-mata. Kemudian dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya dan bagi mereka dan seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walam azabun alim bima kanu yaksibun. Maknanya kata Allah, dalam hati mereka ditambah lagi dengan penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya bagi mereka dan seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta ataupun menyebarkan fitnah. Allah Ta'ala tutup apa? Tutup matanya, telinganya, mulutnya, hatinya dengan penutup yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala tambahkan lagi seksanya oleh kerana keengganan mereka menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka lebih suka menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan di antara sesama mereka sehingga mereka memperoleh kejayaan dalam fitnah itu. Sebab tu dia takkan berhenti selagi mana dia belum berjaya menjatuhkan musuhnya, menjatuhkan lawannya. Mana akan ada seksa yang pedih di yaumul mahsyar Allah Subhanahu wa taala.
Dan perbuatan fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan, kerana boleh menyebabkan masyarakat hilang rasa kasih sayang dan mencetuskan permusuhan. Memang betul. Sebab tu Nabi pernah pesan, fitnah ni dosanya lebih besar daripada membunuh. Membunuh mungkin seorang dua je, tapi fitnah ni satu keluarga, paling-paling sikit satu keluarga, besar lagi satu masyarakat, besar lagi satu daerah, satu negeri, satu negara, satu dunia boleh terkesan dengan satu perkara yang namanya fitnah. Dan fitnah itu lebih besar bahaya daripada pembunuhan, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Itu semua ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam melindungi kehormatan atau menjaga nama baik seseorang. Islam melindungi kehormatan atau menjaga nama baik seseorang adalah dituntut agar dapat menjaga hak dan kebajikan orang lain, selamat daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nak jagalah, tutuplah aib orang lain. Maknanya kalau sesuatu berita datang pada kita, tutup aib manusia itu. Kalau dosa tu antara dia dengan Allah, kalau dosa di antara dia dengan Allah, kalau ada kuasa pada kita, maka kita nasihatkan. Kalau ada kuasa tu pada kita, kalau dengan kuasa kedudukan pun tak mampu, lihat, nasihat dengan lidah yang ada pada kita, lisan. Kalau tak mampu juga, sentuhlah dia dengan doa kita. Itu je. Itu kalau dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau dosa dia dengan Allah peribadi, tak payah ceritalah pada orang lain. Jangan cerita. Tak cerita pada orang lain. Dosa peribadi yang kita tahu antara kita dengan dia, nasihat dia dulu. Kalau nasihat pun dia tak dengar, sentuhlah dengan doa. Dalam doa yang kita pohonkan kepada Allah, tuan-tuan, Allah anugerahkan kita taufik hidayah daripada Allah. Dan jiran sebelah rumah kita masih belum lagi dapat hadir sama kita di kuliah-kuliah, dapat hadir sama kita berjemaah. Dan sedangkan kita tahu dia ada kesalahannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tegur, kita tak ada kuasa. Nak tegur dengan lisan pun takut berkelas, betul? Pernah dah kita sentuh dia dalam doa? Pernah tak? Kita tahu sahabat kita ni, dia jauh pada Allah. Bahkan kita tahu dia buat benda-benda yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak nasihat dia, nak tegur, takut dia marah pula kita. Sebab zaman kita ni, kamu, keluarga kamu, keluarga kamu, keluarga aku, keluarga aku. Betul? Kita tak sama zaman dulu. Zaman tok nenek kita dulu lain. Anak kamu, anak aku, anak aku, anak kamu. Kita zaman kita ni, anak aku, anak aku, anak kamu, anak kamu. Kita nak tegur dia, takut lagi gaduh besar. Tapi pernah dah kita sentuh dia dalam doa. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah dengan anugerah taufik dan hidayah daripada-Mu ya Allah. Aku sayangkan jiran aku ya Allah. Dialah sahabat aku, dialah adik-beradik aku yang paling hampir dengan aku. Tapi waktu sekarang ya Allah, dia jauh denganmu ya Allah. Aku tahu dia ada melakukan dosa-dosa besar denganmu ya Allah. Terima kasih kerana melindungi kami daripada dosa besar ya Allah. Aku pohonkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Anugerahkan sahabatku ya Allah taufik dan hidayah seperti mana kau anugerahkan pada aku. Pernah tak? Pernah tak kita sentuh jiran kita? Pernah tak? Jangan tipu. Pernah ada kita sentuh jiran. Kita tahu maknanya itu aib yang dia buat. Maknanya antara kita dengan dia, tak usah cerita pada orang lain. Jangan cerita pada orang lain. Jangan cerita pada, melainkan kalau dosa aib yang dia buat tu dia boleh merosakkan masyarakat, itu boleh. Dia ada kaitan dengan masyarakat. Contohnya kalau dia orang yang memang suka ambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Mana dia suka menipu. Dia suka menipu. Itu memang kerja dia. Maka itu ada keharusan untuk kita cerita. Keharusannya untuk kita cerita. Kalau boleh kamu janganlah dekat dengan dia sebab dia ni panggil sekian-sekian. Itu boleh. Untuk selamatkan dia daripada tertipu boleh. Kalau dia boleh menyosakkan, menyebabkan masyarakat jadi resah, risau tu boleh cerita. Tapi kalau antara dia dengan Allah, paling baik simpan. Tutup aib itu. Bila kita tutup aib manusia, Allah Ta'ala akan tutup aib kita. Melainkan kalau dosa maksiat yang dibuat tu ataupun kesalahan yang dibuat tu dia boleh menyebabkan masalah masyarakat awam, itu boleh kita cerita untuk jaga nama baik dia, untuk jaga nama baik dia. Tutup aib dia baik-baik. Kemudian dan justru itu perbuatan fitnah sesama muslim akan mendapat balasan yang buruk daripada Allah di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya untuk selamat, tuan-tuan, untuk selamat daripada fitnah ni, maka jagalah lisan kita baik-baik. Sebab tu kesempurnaan daripada sudut ibadah, daripada ibadah kita dengan Allah ni atas 4 perkara. Antara orang yang lisannya baik, tuan-tuan, lisannya baik sebab di situlah terletak salah satu ibadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, ibadah kita ni terbahagi pada 4 bahagian. Ibadah yang kita buat pada setiap hari ni dia terbahagi pada 4 bahagian. Dan sempurnanya ibadah pada 4 bahagian ni.
Makna kenapa kadang-kadang boleh berlaku fitnah sedangkan dia orang yang beribadah? Mungkin ibadah yang dia buat mungkin 1 daripada 4, ataupun 3, 2 daripada 4, ataupun 3 daripada 4. Sebab tu kesempurnaan ibadah ni atas 4 perkara. Bukan kata saya, kata ulama. Yang pertama kita panggil ibadah hati. Yang pertama kita sebut ibadah hati. Apa ibadah hati ni? Yang pertamanya yakin. Yakin. Dia tak ada ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadah hati. Yakin, ikhlas, sabar, takwa, tawaduk. Yang itu panggil ibadah hati. Dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia redha, dia sabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia tawaduk, rendah diri. Walaupun tinggi mana ilmunya, dia ada perasaan rendah diri dengan sesama manusia walaupun hebat mana ilmunya. Bertakwa. Seorang pun dia macam tu, ramai-ramai pun dia tak orang yang sama, ada takwanya dan ada ikhlasnya. Apa saja yang dia buat, ujungnya dia letakkan keikhlasannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu panggil ibadah hati. Ibadah hati. Yang kedua kita panggil ibadah lisan. Apa ibadah lisan ni? Lidah, lisan. Apa ibadah lisan ni? Quran, zikir, istighfar, kemudian selawat, kemudian kata-kata yang baik. Yang ni ibadah lisan. Sebab tu lidah ni hanya cerita benda yang baik je. Apa benda yang baik? Quran, zikir, istighfar, selawat, kemudian cerita benda-benda yang baik. Yang itu ibadah lisan. Yang ketiga, kita panggil yang ketiga ni ibadah perbuatan. Apa ibadah perbuatan ni? Yang pertamanya solat. Yang keduanya puasa. Yang ketiganya haji. Itu ibadah perbuatan. Solat ibadah perbuatan. Tapi hari ni ada di antara kita yang dia tak solat pun, hanya dengan niatnya. Saya dah solat dah Ustaz. Dah solat bila? Tadi dah niat rangkum terus subuh sampai isyak. Rangkum sekali. Boleh kita rangkum sekali. Jamak tak tahu jamak apa. Jamak subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isyak. Boleh ke jamak tu? Boleh. Kenapa buat boleh? Sebab kita musafir. Musafir? Musafir macam mana? Musafir lah perjalanan kita paling jauh. Jauh macam mana? Dunia menuju akhirat. Tengok hujah dia. Musafir paling jauh. Kita ni memang musafir. Perjalanan kita paling jauh bukan lagi 2 batu marhalah, bukan lagi 90 km. Lebih pada itu perjalanan menuju daripada dunia menuju ke akhirat. Maka kita dibolehkan jamak 5 waktu sekali. Saya pun pening. Jenis itu maknanya dia tak ada ibadah perbuatan. Bila dia tak solat, hanya solat dengan niat. Puasa, itu juga ibadah perbuatan. Kemudian haji, itu juga ibadah perbuatan. Dan yang keempatnya kita panggil ibadah harta. Ibadah harta. Apa ibadah harta ni? Yang wajib atas kita apa? Zakat. Kemudian barulah ada wakaf, barulah ada sedekah, barulah ada sumbangan kita, derma kita untuk fi sabilillah, jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada manusia yang ibadahnya 1/4 je. Apa 1/4 je? Dia hanya ada ibadah perbuatannya. Dia solat je. Dia solat, solat. Puasa, puasa. Haji, haji. Betul? Tapi lisan jahat. Ada tak sini? Tak ada sini. Kuala, tak ada. Bagus sini. Semayang 5 waktu tak tinggal. Puasa tak usah kata puasa Ramadan, puasa sunat pun puasa. Puasa. Haji tak usah cerita lah. Banyak kali dah pergi haji dah, tapi mulut jahat dah, jahat. Mulut jahat. Hati tak usah kata, aku kan cerita banyak lah. Aku biasanya kalau derma ni memang paling kurang pun 1000 lah. Mana tak ada ikhlas di situ ibadah hati tu. 1/4. Ada orang 2/4. Ada orang pula 3/4. Yang lain semua dia buat ibadah hati. Ada ibadah hati dia, yakin dengan Allah, ikhlas. Kemudian ada ibadah perbuatan, ada ibadah perbuatan, ada ibadah harta, ada. Tapi ibadah lisan pula tak ada juga, sama macam tadi dah. Mulut jahat. Jadi itu makna kesempurnaan 4/4. Sebab tu walaupun sembahyang, ada orang yang sembahyang tapi lidah jahat juga, fitnah tetap jalan. Penipu lagi, cakap dusta lagi, pembohongan dan sebagainya. Maknanya kesempurnaan dia tak ada pada 4/4 ibadahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lihat pada diri sendiri, jangan tengok pada orang lain, tapi lihat pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kesempurnaan ibadah tu ada pada kita 4/4 itu. Untuk mengelakkan daripada kita melakukan fitnah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, daripada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan seburuk-buruk hamba Allah itu orang yang berjalan ke sana kemari dengan fitnah yang memecah belahkan antara kekasih yang suka mencari kecatatan orang-orang yang baik. Itu seburuk-buruknya. Seburuk-buruknya hamba Allah, kata Rasulullah, orang-orang yang berjalan ke sana kemari kemudian menyebarkan fitnah untuk apa? Menjatuhkan orang, untuk memecah belahkan antara kekasih. Maksudnya kekasih untuk memecah belahkan antara ni ukhuwah sesama kita ni Islam, untuk pecah belahkan tu. Sebab itu antara doa Nabi yang Allah tak makbulkan, ya Allah tak sempurnakan. Sebab Nabi minta pada Allah, wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Rabb, jangan dipecah-pecahkan umatku ya Allah, satukan umatku ya Allah. Tapi kata Allah, tak Muhammad, umatmu akan berpecah pada 73 kumpulan dan satu je yang akan aku terima. Yang mana? Ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu, sebab antaranya disebabkan fitnah, masing-masing sama-sama kita fitnah. Yang ni fitnah ni, yang ni fitnah ni, yang ni fitnah, walaupun sesama kita Islam, walaupun sesama kita orang yang berpegang pada agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu fitnah ni bukan hanya boleh mencetuskan institusi yang namanya keluarga, tapi dia boleh meruntuhkan sebuah kerajaan kalau tidak dikawal fitnah tu. Sebab tu ada usaha pada kita untuk kita menghentikan fitnah yang sedang berjalan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kerajaan sekarang pun tengok, ada tak hukuman bagi orang menyebarkan berita palsu? Ada tak? Ada kan? Mana ambil pada tu lah. Kesan tu dia boleh menimbulkan sehingga boleh menjatuhkan sebuah kerajaan. Mana tuan-tuan berhati-hatilah dengan fitnah, dan apa saja berita yang kita tahu yang sampai dalam hidup kita, tolong jangan percaya dulu, fatabayanu, semak dulu, teliti dulu, selidik dulu apakah dia benar. Kalau benar, kalau ada keharusan pada kita sampaikan pada orang lain. Kalau salah yang dia buat tu menyebabkan masalah awam, boleh keharusan. Tapi kalau cerita tu hanya cerita dia dengan Allah, salah dia dengan Allah, maka kalau boleh baiknya simpanlah, tutuplah aib itu. Takut benda yang kita cerita juga menimbulkan fitnah. Kita tahu benda tu betul ke tak, kalau antara dengan Allah tutup. Ada keupayaan pada kita, cerita baik-baik pada dia. Kalaupun tak mampu juga, sentuhlah dengan dalam doa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat kepada tuan-tuan semua kita yang ada, mungkin kita orang yang banyak ibadahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam satu perkara mungkin kita lebih jahat pada orang lain. Sebab tu ada satu pepatah Arab, kata pepatah Arab tu, kamu tak akan nampak apa yang berada di belakang kamu, melainkan orang lain yang akan nampak. Maknanya kalau sampai satu-satu berita pada kita yang kita tak tahu, tolong dulu jangan percaya berita itu. Mungkin dia datang pada orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka menyebarkan fitnah untuk memecah belahkan perpaduan antara kita yang kita bina, untuk memecahkan perpaduan kekuatan Islam itu. Sebab itu berhati-hati, tambah-tambah zaman kita ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada perbuatan dosa yang namanya fitnah ni, sebab dia merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala jaga baik, Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala pelihara iman kita, Allah Ta'ala pelihara perbuatan kita daripada menyebarkan fitnah, adu domba, dusta dan sebagainya, untuk keselamatan dunia dan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya pun ampunan maaf ya, sepanjang kuliah di sini 2021 ada kata-kata lisan yang menggunakan perasaan tak selesa pada tuan-tuan. Kita tinggalkan 2021 dengan 1000 kenangan. Pasti ada dosa kita dengan Allah, dan mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak daripada dosa yang kita lakukan. Mulakan 2022 ni dengan sekurang-kurangnya istiqamah dengan apa yang kita lakukan dalam 2021. Sebab istiqamah tu pun kira dah terbaik dah, mengekalkan amalan, dan sebaik-baik amalan dia sedikit tapi dia istiqamah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan, ketabahan, kesabaran dan ketenangan saat kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pun maaf kata-kata lisan yang mengundang perasaan tak selesa pada tuan-tuan. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelemahan, kekurangan sifat kita sebagai manusia biasa kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan suratul subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.